Itulah tujuan British membuat pilihan raya supaya kita dapat memilih pemimpin kita. Okey, kita pilih pemimpin kita. Jadi Tengku Abdul Rahman telah dipilih menjadi ketua menteri, bermaksud ketua kepada menteri-menteri yang ada yang terpilih dalam pilihan raya. Okey. Parti Perikatan menang banyak. 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Jadi, orang-orang itulah yang dipilih untuk memegang jawatan. Okey. Itu satu langkah oleh British memberi kita ke arah berkerajaan sendiri. Berkerajaan sendiri. Banyak ya dia sebut berkerajaan sendiri tu maksudnya kita nak menjaga negara kita sendiri ataupun kita nak dimerdekakan. Okey. Jadi tajuk ini apabila kita nak merdeka, kita perlu ada satu perlembagaan. Satu undang-undang, buku undang-undang, buku perlembagaan, buku peraturan. Tapi sebab dia di peringkat negara ya, kita panggil Perlembagaan bagi Tanah Melayu 1957. Siap je perlembagaan ini, maka bolehlah British merdekakan kita. Okey, jadi tajuk hari ni nak tunjuk macam mana proses kita nak dapat kemerdekaan. Okey? Boleh faham? Baik, cuba tengok yang ni. Subtajuknya usaha rundingan kemerdekaan, usaha kita, apa yang kita buat. Isi kandungan ya. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan PTM, kita panggil PTM, Persekutuan Tanah Melayu tu biasanya cikgu akan sebut PTM. Perlembagaan PTM 1957. PTM 1948. Okey, kita akan sebut PTM. Suruhanjaya Perlembagaan PTM ini ialah Suruhanjaya REIT. Nama lainnya ialah Suruhanjaya REIT. Lepas itu bagaimana langkah-langkah Suruhanjaya 9.2, Suruhanjaya REIT nak buat kerja, nak membentuk perlembagaan kita. 9.3 ini langkahnya. Apabila siap semua, okey, maka jadilah perjanjian Perlembagaan PTM 1957. Kita berjanji bahawa inilah perlembagaan untuk Tanah Melayu. Perjanjian kita dengan siapa ni? Dengan British lah. Bahawa dia faham kita sudah tidak lagi menjadi tanah jajahannya. Okey? Ini cerita, maknanya ada rentetan daripada 9.1 ya. Okey. Baik. Dah sudah. Tak maulah ni. Nah. Baik. Usaha rundingan ni, apa dia cerita dengan awak ni? Ini hanya latar belakang sikit. Rundingan kemerdekaan bukan di tempat kita saja ya. Kadang selepas Perang Dunia Kedua, kalau cikgu sebut selepas Perang Dunia Kedua tu selepas siapa? Cerita pasal apa ni selepas Perang Dunia Kedua? Jepun dengan Jerman. Cikgu. Oh, cikgu. Cikgu, oh cikgu. Okey, apa ya? Awak lambat jawab ataupun kita lambat dengar? Cikgu lambat dengar suara awak. Cikgu dengar cikgu. Okey. Kenapa ya? Apa cerita selepas Perang Dunia Kedua ni? Maksudnya Perang Dunia Kedua ni apa ya? Banyak kali dah selepas Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, Selepas komunis. Perang Dunia Kedua. Tak dengar Apa ni? Apa? British kena lepaskan kawasan jajahan.
Oh, macam tu. Okey, tak apa, tak apa. Boleh, betul lah tu. Okey, keadaan selepas Perang Dunia Kedua ni maksudnya selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, kalau di tempat kita selepas berakhirnya pendudukan Jepun. Ini 1945. Okey, kita selalu cerita 1945, banyak negara telah merdeka. Usaha membebaskan negara kat mana? Kat Mesir, India, Burma, Filipina. Okey, Filipina di bawah Spanyol. Okey, Burma di bawah British. Mesir, India juga di bawah British. Okey, maknanya semua orang berlumba-lumba untuk membebaskan diri. Indonesia di bawah Belanda. Dia tu cepat. Okey, tak sempat Belanda datang, dia dah isytiharkan. Soekarno isytiharkan dia merdeka selepas Jepun beredar. Okey, maknanya selepas ini semua orang telah berusaha nak membebaskan negara. Tapi mereka membebaskan negara dengan cara peperangan. Okey? Itu yang uniknya kerajaan kita. Nampak? Kerajaan Malaysia, kerajaan Tanah Melayu ketika itu mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan berkerajaan sendiri, taraf berkerajaan sendiri daripada British dengan cara rundingan. Itu pun selalu sebut kita dapat kemerdekaan dengan cara rundingan dan tolak ansur bersama British. Okey? Perubahan yang mempengaruhi, okey? Jaminan British dah bagi kita ni janji nak merdekakan kita, jadi dia buatlah pilihan raya umum. Dia ajar kita pilihan raya. Baik, pentingnya rundingan kemerdekaan. Ni. Kepentingan rundingan kemerdekaan, Tengkulah apabila pilihan raya buat, Tengku menang, Tengku perlu membincangkan tentang keselamatan, tentang hubungan baik kita dengan British dan soal keperlembagaan. Kita belum ada perlembagaan ya. Yang ada tahun 1948 itu pun dibuat bersama British. Ingat tak PTM 1948? Ingat ke tak 1948? Ingat ke tak ingat? Ingat? Cikgu, Kena tahu itu asasnya, itu memulakan ke arah berkerajaan sendiri kita tu. Yang UMNO berbincang dalam jawatan kuasa eksekutif ataupun dipanggil jawatan kuasa kerja yang kita tidak bawa kumpulan elit radikal tu. Kita tak bawa dia tu. Itu 1948. Kenapa 1948 tu penting? Sebab kita guna 1948 tu untuk buat PTM 1957. So dia memang ada kaitan. 1948 tu kita buat menggantikan 1946 Malayan Union. British dah ganti juga pun. Pasal apa? Orang Melayu menentang Malayan Union. Tu kena ada kaitan. Jadi ini nak bincang nampak soal berkaitan dengan perlembagaan yang akan merdeka. Okey, siapa yang merangkanya nanti? Okey. Baik, ni tengok ni. Ini EEC Terasinggam, sokongan daripada segenap kaum. Walaupun parti politik berbeza. Okey. Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan. Ni. Okey, sokongan padu daripada siapa? Ahmad Bostaman, Parti Rakyat, Parti Negara, Dato' On, Parti Buruh, Kaum Serani, semuanya sokong. Walaupun berlainan ideologi. Ni Ahmad Bostaman ni kan dulu, ingat tak? Dia ini ialah kumpulan radikal yang marah dengan British buat PTM 48 tak ajak dia. Okey, tapi tetap menyokong. Okey, apabila kita nak merdeka tetap sokong. Baik. Jadi ini ditunjukkan ialah rombongan merdeka ke London. Cikgu tunjuklah. Tolong tengoklah ya. Wakil Raja, mesti bawa Wakil Raja sebab yang nak kita bincangkan tentang hal dia juga. Dan Wakil Parti Perikatan. Perikatan 2 Melayu, 1 Cina. 3 Melayu. Tengok. Dr. Ismail Abdul Rahman. Nanti kat telima awak akan tengok hebatnya orang ini. Dia ini ialah wakil tetap kita dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dr. Ismail. Okey, orang Melayu pertama. Okey, Tun Razak, Tengku Abdul Rahman. Ini orang kuat dan HS Lee.
Okey, ini wakil parti perikatan. Perikatan tu gabungan apa? Parti perikatan ni gabungan parti mana? UMNO dan MCA. UMNO MCA. Okey, UMNO MCA dan apabila kita nak buat itu di peringkat negeri ya, UMNO dan MCA bergabung. Okey, di peringkat bandaran juga, okey, sudah bergabung UMNO MCA. Tapi bila kita nak buat PRU, bergabung lagi kita bawa masuk parti MIC juga join. Okey, itu sebab kita boleh menang besar tu. Ya. Baik, Wakil Raja Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang, Cik Abdul Aziz, Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Johor dan Menteri Besar Kelantan. Tengok ni kenapa boleh juga dikeluarkan dalam objektif. Okey. Menteri Besar Johor, Muhammad Sen, Menteri Besar Kelantan, Ni Ahmad Kamil, Menteri Besar Selangor, Abdul Aziz dan Menteri Besar Perak, Panglima Bukit Gantang. Okey. Ini orang-orangnya. Tak payah tengoklah tu. Ya. Okey, ini ialah proses perjalanan rombongan sebelum sampai ke London. Yang pertama, Tengku berangkat daripada KL ke Singapura, naik kapal terbang. Okey, walaupun dekat naik kapal terbang. Okey, baik. Januari 56, 5 petang rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut. Okey, kita naik kapal laut MV Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka. Sampai kat mana ya? Okey, sampai dekat sini. Okey, daripada Singapura sampai ke Karachi, Pakistan. Okey, lepas itu dari Karachi baru naik kapal terbang ke London. Okey, nampak? Baru naik kapal terbang ke London. Nampak ke tidak? Ini juga boleh ditanya soalan. Dari KL ke Singapura naik kapal terbang, dari Singapura ke Karachi naik kapal, dari Karachi ke London naik kapal terbang. Okey, itu perjalanan pergi warna merah. Perjalanan balik dari London direct ke Tanah Melayu. Okey, dan mendarat di Melaka. Ingat tu dia mendarat di Melaka. Nah, ini ialah 10,000 orang berada mengiringi perjalanan Tengku di Pelabuhan Tanjung Pagar ke Karachi. Okey, kenapa kita naik kapal laut? Dari Singapura singgah Karachi, kenapa? Ni nampak ni. Tengku gunakan masa itu lebih kurang 2 minggu dalam kapal laut. Gunakan masa itu untuk berbincang dengan wakil raja-raja. Okey, apa perkara yang nak kita rundingkan? Apa strategi berunding dengan British nanti? Itu yang dibincangkan sepanjang perjalanan. Okey. Rombongan perjalanan ke London. Okey, ni dah sudah tiba di London pada 14 Januari, nampak? 2 minggu Okey. Kat mana rundingan ini berlangsung? Di Lancaster House di London. Okey, kalau di London ini Lancaster House London. Kalau di tempat kita, apa-apa rundingan berlaku dekat mana? Kalau di Tanah Melayu, apa-apa rundingan bersama British kita lakukan di mana? Ni Lancaster House. Aduh, sayang. Kalau di Tanah Melayu kat mana? Ada house juga. Cikgu dah sebut awak masa kita rundingkan PTM 1948. Tahu tak? Lupa cikgu. Ha? Lupa. Di King House. Kuala Lumpur di King House. Okey, benda-benda macam tu kena tahu sebab kalau dia tanya objektif, tidaklah awak rugi sia-sia. Okey, ini rundingan di London, di Lancaster House, London. Okey, rundingan kemerdekaan, perjanjian dan perlembagaan. Okey. Ini nampak dia punya proses. Kita berunding 18 sampai 16 ini kita berjalan sampai okey 8 Februari. Okay, 18 Januari kita berunding sampai 6 Februari kita rundingkan apa kemerdekaan.
Lepas itu kita buat perjanjian apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita adakan. Dan masing-masing British dan Tanah Melayu setuju nak membentuk satu Suruhanjaya, sebuah Suruhanjaya. Setuju Malaysia setuju, Tanah Melayu setuju, British pun setuju. Apa tujuan Suruhanjaya ini? Dia yang akan merangka perlembagaan untuk negara kita. Okay. Perkara yang kita rundingkan, yang ni nanti cikgu nak baca sendirilah, cikgu takut tak sempat. Okay. Sikit-sikit lah. Yang Britain nak, Ahli Majlis Eksekutif, Setiausaha Peguam Negara, ini antara jawatan yang perlu ada. Britain nak ganti rugi diberi kepada British pada pegawai dia yang diberhentikan. Tahu tak apa maksud diberhentikan? Apabila wakil kita menang pilihan raya, jadi orang itu akan memegang jawatan yang disandang oleh pegawai British terpaksa dilepaskan. Jadi bayar ganti rugi dekat dia. Okay? British akan buat perjanjian pertahanan, dan bantuan bersama antara Tanah Melayu dan British. Itu sebabnya kita semasa diserang apa-apa saja ada bantuan tentera daripada negara bekas jajahan British Commonwealth. Kenapa? Kita sudah ada perjanjian dengan British. Ya. British dan Commonwealth dan nampak ni memberi bantuan tentera. Okey dah. Okey. Perwakilan di Tanah Melayu ni, nampak? Daripada Tanah Melayu, Perikatan dan Raja-Raja, dia nak hapuskan jawatan kuasa Setiausaha Kerajaan Keuangan diganti dengan Menteri Keuangan. Okey. Menteri Hal Ehwal Ekonomi mestilah daripada rakyat Tanah Melayu, Menteri Pertahanan, dan juga tarikh kemerdekaan tidak lewat 31 Ogos. Okey, berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan macam-macam lah. Okey, ini penetapan tarikh. Siapa ni? Apa ni? Okey, sebelum Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim. Ini ialah Datuk mantan PM kita. Okay, Abdullah Haji Ahmad Badawi tu. Ini Datuk dia. Okay. Dia ni ialah mufti Pulau Pinang. Sebelum Tengku bergerak ke rombongan kemerdekaan, Tengku pergi jumpa dia dulu. Okay. Sebab dia sangat hebat dalam ilmu falak. Okay, ilmu kaji bintang ataupun ilmu astronomi ni. Okay, kenapa Tengku pergi jumpa dia? Nampak orang dulu nampak dia sangat yakin untuk tengok sesuatu tarikh yang elok, kita pun kena tengok orang pandai lah, cari orang pandai. Okey? Ni tarikh ni sesuai atau tak. Jadi Syekh Abdullah Fahim ataupun Mufti Pening ni lah beritahu. Nampak? Nasihat. Okey? Dia lah kita pergi jumpa dia dulu. Jadi dia beri nasihat. Setuju je apa syarat British. Okey? Nampak ni. Tarikh yang kita pilih, dia sebut tarikh yang paling sesuai ialah 31 Ogos 1957. Kalau tarikh ni British tak sesuai, kita kena tunggu 31 Ogos 1962. Itu sebablah ni Khair Atana ni kod dia keluar dalam objektif. Lepas itu meramal dalam masa 7 tahun Melaya akan bertukar nama. Okey, Melaya akan bertukar nama. Betul lah tu. Tanah Melayu, okey, Melaya itu akan bertukar nama menjadi Malaysia tapi dia tak sempat sebab 1961 dia dah meninggal, kita tukar nama 1963. Okey? Nampak tak? Betul tak? Kiraan dia. Betul. 57 tanpa 7 tahun maknanya 64. Dia kata dalam tempoh, dalam masa 7 tahun. Sebenarnya dalam masa 6 tahun saja nama sudah bertukar. Jadi nampak itu sebab syarat yang diberikan oleh perwakilan kita, tarikh merdeka tak lewat 31 Ogos. Ini ada kaitan dengan pandangan ahli falak. Okey, macam itulah. Nampak hebatnya. Tu dulu kalau kita ada yang kalau ibu bapa yang sangat mementingkan ni, kalau awak nak kahwin ke, nak buat apa majlis hebat-hebat ke, kita akan tengok hari yang sesuai. Okey. Nah, sambutan bersejarah. Okey. British balik, ini gambar-gambar saja tau. Balik saja rombongan daripada London, kita turun di Batu Berendam. Okey, diarak hingga ke Padang, Bandar Hilir, 100,000 orang datang tengok. Hanya nak dengar tarikh saja. Okey.
negara akan merdeka 31 Ogos. Okey, nampak? Diarak hingga ke Bandar Hilir. Betapa hati gembira kat sini ya. Okey, ini keretanya, ini bandar. Pengisytiharan tarikh saja. Ingat itu sebab ini tahun ni benda apa ni? Kota Eva Musa. Formosa. Siapa pernah pergi di Melaka, keadaannya sekarang, ini kereta Formosa, kota Formosa dan di sebelah sini ialah padang kemerdekaan. Okey. Baik, hanya nak dengar tarikh sahaja. Okey, ini orang-orang yang menyambutnya pada tarikh perhimpunan lah. Ini ialah memorial pengisytiharan kemerdekaan. Tak jauh daripada Formosa itu. Itu sebab Melaka diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Okey, sebab ada banyak benda perkara-perkara bersejarah berada di Melaka. Okey. Mula-mula di tangan Portugis, lepas tu diambil Belanda, lepas tu diserahkan kepada British. Dan di sini jugalah peristiwa tarikh kemerdekaan isytiharkan. Okey, dari London turun di Melaka juga. Itu sebab UNESCO memberi pengiktirafan kepada Melaka menjadi sebuah tapak warisan dunia. Okey, Tengku Brahman, tu nampak lambang. Kenapa dia genggam tangan tu? Sebab isyarat kemerdekaan dalam genggaman. Tunggu saja masanya. Okey, daripada tarikh 1946, lebih kurang setahun daripada ketika itulah. Okey. Dah, ini ialah 9.2. Cikgu laju je ni Lepas tu nak tinggalkan awak untuk bab 10 minggu depan. Ini ialah Suruhanjaya yang nak buat PTM atau perlembagaan PTM Perlembagaan Tanah Melayu. Okey, dia yang akan buat. Apa Suruhanjaya namanya? Suruhanjaya Perlembagaan ataupun kita panggil Suruhanjaya RIT. Okey. Nombor 1, dia memeriksa aturan perlembagaan. Cadangan dia, perlembagaan persekutuan, unit tunggal, bebas dan kerajaan sendiri. Adanya kerajaan yang kuat, melindungi hak Raja Melayu. Ketua negara ialah Agong, Raja lah tu. Bentuk kewarganegaraan yang macam mana dan kedudukan istimewa. Okey. Yang kita selalu sebut, yang ni kalau pelajar tahun lepas, dia akan belajar yang ni. Suruhanjaya ini akan membuat perlembagaan, apa antara isi kandungannya, membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat. Melindungi hak Raja Melayu, melindungi keistimewaan orang Melayu dan kewarganegaraan. Okey, yang tu kena ingatlah. 5 aspek ni. Okey. Jawatan kuasa, jawatan bagi ketua negara agung. Ini tentang raja juga. Boleh ingat yang ni? 3-4 perkara ni Kerajaan kita nanti mesti sebuah kerajaan yang kuat. Dia bimbang kalau dia tinggalkan kita. Kalau kita tak kuat, kita belum cukup pandai, bila-bila komunis datang. Memang betul. Okay, komunis sudah datang dan berakhir walaupun selepas merdeka dia masih bertapak. Tapi sebab kita kuat, di samping bantuan-bantuan daripada British juga, dapatlah kita selesaikan. Ingat kan? Okay. Dalam perlembagaan mesti ada cerita tentang bagaimana nak melindungi kuasa raja kita. Jadi yang paling besar raja kita menjadi ketua negara lah, agung. Bagaimana melindungi hak istimewa orang Melayu? Itu sebab hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu dan agama Islam jadi agama rasmi untuk Malaysia. Dan satu bentuk kewarganegaraan. Jus soli dulu tak mau pakai lagi dah. Okay? Jus soli yang sangat longgar tu tak nak pakai. Kita sedikit perketatkan. So ingat perkara ni. Okay. Apa gerak kerjanya? Ini kerja Suruhanjaya lah. Mula-mula dia minta cadangan. Lepas tu dia terima memorandum. Memorandum tu maksudnya memo. Okay, dia terima memo. Dia beritahulah, okay, penduduk Tanah Melayu, kami nak buat perlembagaan. Awak tulis apa yang awak nak. Tulis, bagi memo kat kita, nanti kita teliti. Okay. Jadi bermesyuarat dan melawat negeri-negeri minta pandangan. Dia berbincang bersama dia mesyuarat 118 kali. Okey. Untuk apa tu? Nak kaji, nak buat laporan, nak bagi cadangan, apa isi kandungan yang sesuai. Jadi kena ingat perlembagaan Tanah Melayu bukan orang Melayu yang buat. Bukan orang kita. Walaupun di tempat kita yang buatnya ialah orang luar. Okey, British yang arahkan. Pakar-pakar undang-undang daripada negara-negara. Ni dia.
Suruhanjaya Reid ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan ialah diketuai oleh Lord Reid. Ini kena ingat ni. Lord Reid, Ivor Jennings dari Britain juga, William McCall dari Australia, B. Malik dari India, Abdul Hamid dari Pakistan. Ini semua pakar undang-undang. Ada hakim dan semuanya. Nah, nama balik. Ni siapa? Lord Reid. Okey, kita selalu kalau cikgu bagi esei, cikgu bagi tanya ni Selain Lord Reid, orang tahu ini mula-mula Lord Reid. Apa nak bezakan dia dengan ni? Selain Lord Reid, namakan 2 tokoh Suruhanjaya Reid. Maknanya selain Lord Reid. Jadi awak tak boleh sebut dah Lord Reid. Kalau cikgu keluarkan soalan tu boleh. Okey, jadi awak nak sebut yang mana? Ivor Jennings. Ivor Jennings mana dia? Yang misai kontut. Mana misal kontut? Ni. Ya. Ivor Jennings sini. Ini William McCall daripada Australia. Ini B. Malik dan ini ialah Abdul Hamid dah. B. Malik. B. Malik Hakim B. Malik. Okey, maknanya ini boleh jadi soalan struktur. Nantilah kalau awak pandai ni, cikgu jadikan dia soalan struktur. Kertas 2 cikgu buat. Okey, langkah-langkahnya. Nah, 131 memorandum yang kita terima. Memo. Awak terima memo. Memo tu memorandum. Memorandum yang kita terima, yang pertama daripada Raja Melayu, daripada parti politik, orang perseorangan ada. Okey, badan awam, NGO, bukan NGO semua tu lah. Ini raja kita yang ada. Ini ialah raja-raja kita yang ada. Ada berapa orang ni? Ha? 9. 9. Bukan suka-suka hanya 9 negeri yang ada raja. Inilah dia. Ni duduk tengah. Ini agung kita. Selepas agung tamat, 5 tahun pentadbirannya akan digantikan oleh Johor. Kalau Sultan Johor mangkat, TMJ jadi. Okey. Lepas tu patah balik kepada Nazrin Perak. Okey, ini kita punya kerja ke nak pilih siapa nombor 1, nombor 2 ni? Tak. Bukan kita. Okey? Bukan kita. Dia bersama majlis raja-rajanya. Okey? Ini ialah permintaan raja. Kita menjadi dia nak raja-raja mahu ketua negara terdiri daripada salah seorang daripada mereka, 6 daripada mereka akan digilirkan dalam tempoh 5 tahun. Okey? Ikut kekananan. Macam mana ikut kekananan? Itu perbincangan bersama dia lah. Ini dia dah susun. Okey? Ini nampak Kelantan. Okey, Kelantan yang terpalit kontroversi dulu kan. Jadi dia tak habiskan jawatan ni sebagai ketua negara dan diambil oleh Pahang. Okey, Pahang Johor itu. Pahang Johor kan. Lepas ni Johor. Johor. Baru maju tu negara. Johor TMJ. Ni bukan TMJ, ni bapak dia lah. Ibrahim Ya, kalau kata dia sebelum ini bapak dia ada tau. Tapi beberapa bulan sebelum Kelantan lepaskan jawatan, Sultan Ahmad, Sultan Haji Ahmad, ayah dia meninggal. Mangkat. Lepas tu terpaksa dia naik. Okey. Apa tugas raja ni? Nampak yang paling besar ialah melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, cerita pasal orang Melayu di bawah raja. Okey, dan dia juga menjaga kepentingan sah kaum lain. Itu sebab raja berperlembagaan, raja juga ikut perlembagaan. Nanti kita akan tengok dalam perlembagaan PTM 57, raja menjadi raja berperlembagaan. Dia bukan boleh bertindak sesuka hati. Ya, ini dia. Memorandum daripada Parti Politik Awam. Cerita pasal kewarganegaraan, keuangan kewarganegaraan, banyak cerita pasal kewarganegaraan. Tengok, masyarakat Cina nak kewarganegaraan menerusi kelahiran. Masyarakat India nak kewarganegaraan diteliti. Orang Serani nak hak mereka dipertahankan. Dewan Perniagaan ketatkan soal kewarganegaraan. Semuanya tentang kewarganegaraan. Tengok Parti Perikatan. Testament Amanah Politik Perikatan ada perbezaan pandangan tentang isu jus soli. Kalau UMNO dia memang tak nak. UMNO bukan perikatan UMNO memang tak nak.
Okey, cadangan ini. Semua sekolah kalau cadangan daripada MCA, semua sekolah daripada aliran bahasa Inggeris warna kula diteruskan. Ni semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Cadangan. Ini yang dia bahagi dalam bahasa dan okey, langkah 2, keluarkan draft perlembagaan. Okey, kerajaan persekutuan dan negeri ada kuasa tertentu. Okey, kalau sekolah silibus lama dia beritahu memberi kuasa autonomi. Okey, pada kerajaan negeri dalam bidang-bidang tertentu. Okey, supalah tu. Cuma ayatnya lain sikit. Kewarganegaraan jus soli pada semua yang lahir di tanah Melayu. Pendudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja berperlembagaan agung jadi ketua. Parlimen 2 majlis undangan, majlis Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Nampak telah dibuat. Itu sebab ada sampai sekarang. Okey, Parlimen ada 2 dewan, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara agung pilih, Dewan Rakyat, rakyat pilih. Reaksinya, sikit-sikit lah tengok. Datuk On tolak syarat kewarganegaraan yang longgar, Parti Negara Datuk On. UMNO tak setuju sebab bimbang keistimewaan orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mesti diakui sebagai agama rasmi, bahasa Melayu juga sebagai bahasa rasmi. Okey, kalau PAS, seorang yang menang PAS, idea mereka ialah kritik soal kewarganegaraan, tak jaga kepentingan orang Melayu, mahu kedudukan orang Melayu jadi asas, bahasa Melayu bahasa rasmi. Okey, nampak kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Baiklah, betul lah dia dengan PAS-nya. Pertubuhan Cina, bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Ini tak logik lah. Tapi dia minta lah. MIC, syarat kewarganegaraan dan bahasa Tamil diberi perhatian. Sikit-sikit. Jadi, dengan isu kewarganegaraan yang sangat banyak itu, Tengku Abdul Rahman terpaksa sekali lagi ke London. Nampak ni ke London ni, Britain lah. Okey, 9 Mei 57 dekat dah kita nak merdeka ni. Okey, 1957, Tengku Abdul Rahman, Datuk Razak, Ong Yok Lin dan Witi Sambatan. Wakil Cina ada, wakil India pun ada. Sebab apa? Nak bincang isu kewarganegaraan dan beberapa lagi yang belum selesai. Jadi kita buatlah beberapa pindaan dan perubahan pada draft tadi. Okey. Beberapa pindaan telah dibuat dan dibincangkan dengan Majlis Raja-Raja. Nampak? Mesti bincang Majlis Raja-Raja. Dibawa ke Majlis Perundang Persatuan dan dibentang serta dibahaskan. Mesti bawa dulu tau. Bawa perundangan, majlis undangan dan dibahaskan. Perlu dibahaskan. Kalau tengok persidangan di parlimen tu, orang bertekak-tekak tu, dia sedang membahaskan isu lah tu. Jadi luluskan draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 27 Ogos. Siapa yang luluskan ni? Parlimen British dan Majlis Perundangan Persekutuan dengan persetujuan Raja-Raja. Okey, Raja-Raja memperkenankan draft ini. Nampak? Jadi, Perlembagaan PTM 1957 dikuatkuasakan secara rasmi pada 1957. Cikgu. Ya. Dekat parlimen tu kan, dia pakai bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu telah dimartabatkan, jangan cakap di parlimen. Itu sebab kalau cakap bahasa Inggeris kita tak mahu. Di mahkamah juga telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan rasmi. Okey, dalam urusan rasmi, pejabat kementerian secara rasmi mesti wajib menggunakan bahasa Melayu. Macam tu. Kalau dalam parlimen, okeylah kebanyakannya Melayu kan. Melayu, Cina, India, sebab itu wakil di tanah Melayu. Okay? Mereka tidak boleh berbahasa Inggeris. Kalau berbahasa Inggeris, perlu ditegur. Di mahkamah, kadang-kadang yang dibicarakan itu ialah orang asing. Orang luar, contohnya orang putih ke, negro ke apa ke. Okay? Ataupun Cina daripada Cina, bukan Cina daripada Malaysia, Cina daripada negara Cina ke apa yang tidak boleh berbahasa Melayu, kita akan menggunakan jurubahasa. Boleh? Itu sebab maksudnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, bahasa Melayu dimartabatkan bahasa kebangsaan. Apabila UKM tu Universiti Kebangsaan tu menjadi
menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Biarpun yang datang itu budak-budak yang tidak boleh berbahasa Melayu, dia kena juga. Okay. Baik, ini rumusannya step by step. Suruhanjaya read. Ni Suruhanjaya read terima 131 memorandum. Daripada siapa dia terima memo ni? Ya cikgu. Ha? Memorandum. Memorandum ni banyak 131 ni Suruhanjaya read terima daripada siapa? Ini ialah kerja Suruhanjaya read ni. Dia terima daripada siapa? Dia yang suruh kan orang Melayu. Okey, penduduk tanah Melayu beri idea awak, beri cadangan awak. Kami nak tulis apa nanti dalam perlembagaan. Okey, jadi dia terima 131. Pihak mana yang hantar tu? Perseorangan ada. Okey. Tu je lah saya ingat cikgu. Banyak tu. Yang pertama mesti raja dulu. Daripada raja, daripada perikatan, daripada orang perseorangan, daripada badan-badan awam. Okey, itu yang dia dapat tu. Lepas tu dia buatlah draftnya. Okey. Dalam draft yang dia buat tu macam-macam reaksi yang diterima. Reaksi yang kita bincangkan di sini ialah berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi Tengku terpaksa pergi semula ke London nak bincang pasal isu yang kewarganegaraan lah yang tak berapa selesai tu. Okey. Jadi draft perlembagaan itu terpaksa dipinda. Okey, bila dah pinda tu, okey, cuba raja-raja, majlis raja-raja tengok semula. Setuju ke tidak? Setuju, okey, kita bawa ke majlis perundangan. Okey, bila dah bawa ke perundangan, draft perlembagaan dipinda dan diluluskan. Bila dah lulus oleh kerajaan British dan kerajaan Tanah Melayu, jadilah dia Perlembagaan PTM Tanah Melayu 1957. Berkuasa secara rasmi 31 Ogos. Serentak dengan negara kita dimerdekakan. Dah habis. Okey dah. Sekarang padankan jadual di bawah. Apa permintaan mereka? UMNO yang mana? Baca. Bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Siapa nak? Pertubuhan Cina. Sudah buat Cina. Bahasa Tamil diberi perhatian. MIC. MIC ni. MICI ni Indian. Okey. MCA tu Cina. Okey. Menolak kewarganegaraan yang longgar. Negara. Apa dia? Parti negara. Parti negara oleh siapa? Negara. Yelah, oleh siapa? Apa cikgu? Siapa penerajunya? Datuk On Jaafar. Datuk On. Datuk On mula peneraju UMNO. Dia Datuk On yang buat UMNO. Tapi apabila dia excited sangat dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum, cikgu pasti awak dah tak ingat. Okay? Jawatan kuasa hubungan antara kaum, British suruh buat wujudkan perpaduan yang sangat erat. Dia buka UMNO kepada kaum lain, jadi dia dikecam hebat. Bila dikecam hebat, dia pun faham, okey, merajuk, dia buat parti baru dia. Dia tinggalkan UMNO, jadi Tengku ambil alih. Okey, mahu agama Islam jadi asas pemerintahan? Pas. Pas lah. Okey. Baik, tak setuju tadi ni, tidak setuju dengan Jusoli? UMNO. Okey. No. Kenapa? Sebab Kenapa tak setuju? warganegaraan longgar. Yalah, dia longgar-longgar tu kenapa tak setuju? Bimbang ke istimewa Melayu akan tergugat. Ya, itu jawapannya. Kalau objektif itu jawapannya. Kalau kita tulis esei pun macam tu. Okey? UMNO tidak bersetuju dengan kewarganegaraan secara jusoli kerana bimbang kehak istimewaan orang Melayu akan terjejas. Okey? Itu 3 markah dekat situ. Cikgu belajar awak lagi cara membina esei. Bagi isi dulu. Okey. Jadi inilah dia. Nampak ni. Ini wakil raja, ini agung kita yang pertama. Setiap hari kita tengok wajahnya dekat mana ni? Duit. Namanya juga Tengku Abdul Rahman. Okey, dari Negeri Sembilan. Ini ialah PJT. Siapa PJT? Pesuruhjaya Tinggi. Ya, Pesuruhjaya Tinggi. Waktu melayan union, kita ada gubernur. Itu sebab bila buat PTM 548, kita tukar jawatan gubernur kepada Pesuruhjaya Tinggi. Ini McGillivray ini ialah Pesuruhjaya Tinggi kita yang terakhir
apabila Malaysia Tanah Melayu nak dimerdekakan. Ini persetujuannya, nampak? Perjanjian, tadi kita dah lulus. Perjanjian ini ditandatangani 57 Ogos 5. Antara siapa? Raja Melayu dengan McGillivray bagi pihak Queen Elizabeth di King House Kuala Lumpur. Nampak? Di King House. Kalau kat Kuala Lumpur, kita akan buat di King House. Kat mana King House ni sekarang ni? Karkosa Seri Negara. Cek lah Karkosa Seri Negara. Okey. Itu. Perjanjian diasaskan, yang menjadi asas, dijadikan asas pembentukan perlembagaan untuk Tanah Melayu. Okey, dah habisnya. Intipatinya, 5 perkara tadilah. Okey. Yang ada, okey, mana-mana lah awak boleh ingat. Nampak? Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, agama Islam, agama rasmi persekutuan, kedudukan istimewa orang Melayu, okey, kewarganegaraan dan raja berperlembagaan. Ini 5 perkara pokok yang kita bincangkan. Perkara pokok tu maksudnya intipati. Yang kecil-kecil nanti tambahan lah. Okey. Contohnya sini. Agama Islam ini yang dia punya intipati, kedudukan agama Islam. Jadi dalam perlembagaan PTR 57 ditulis agama Islam menjadi agama rasmi persekutuan. Apabila kita bentuk Malaysia, dia tambah lagi sikit. Agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan. Okey, dia akan tambah-tambah macam tu. Okey, ini cerita raja berperlembagaan. Okey, bahagian 4. Malah nak tengok ini ialah inilah isi kandungan perlembagaan. Dia tulisnya. Okey, awak rajin baca. Hendaklah ada seorang raja negeri bergelar yang Tuan Agong dan kedudukan baginda teratas daripada semua orang. Okey. Dan baginda itu tidaklah boleh dibawa apa-apa jua perbicaraan ke atas di dalam mana-mana jua mahkamah. Maknanya tidak boleh dibicarakan agung kita. Permaisuri Agung itu bergelar Raja Permaisuri Agung dan darjatnya hendaklah berikut kemudian daripada yang di-Pertuan Agong, yakni teratas daripada semua orang. Maknanya nombor 1 Agung, nombor 2 Permaisuri Agung. Ini semua cerita pasal Agung. Bacalah. Ini tulisan dulu syarat-syarat. Okey, ini tulisan lama. Okey. Tu. Pemilihan Agung dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali. Hak kewarganegaraan. Yang ni penting. Mungkin kita boleh esaikan dia. Setiap orang dilahirkan dalam tanah Melayu pada atau selepas merdeka jadi warga negara automatik. Itu sebab ada yang di kalangan pelajar kita, di pandangan kita, di pandangan kamu yang mak ayah masih ber-IC merah. Tapi anak je sebab lahir kat sini, awak lahir kat sini automatik jadi warga negara. Okey, macam mana nak dapat kewarganegaraan ni? Ada 3 cara. Kuasa undang-undang, memohon ataupun permohonan. Dan yang ketiga ialah permohonan menukar kewarganegaraan. Dipanggil naturalisasi. Okey. Terkandung dalam bahagian 3. Cerita pasal warga negara dalam bahagian 3 warga negara. Ini kat mana ni? Ini dalam perlembagaan. Inilah buku perlembagaan kita. Okey, kedudukan istimewa orang Melayu. Ini ceritanya. Perkara 153. Kedudukan orang Melayu, rakyat mempunyai hak kewajipan yang sama, rakyat keturunan Melayu diberi keutamaan. Hak masyarakat lain tetap dipelihara, okey. Agama Islam, agama persekutuan, agama lain boleh diamalkan. Perkara 3. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa pengantar, bahasa komunikasi. Okey, perkara lain-lain, inilah dia. Pemuafakatan. Ingat kalau orang tanya apakah nilainya? Muafakat antara raja dan pemimpin. Sikap muafakat dan tolak ansur. Kita menjunjung prinsip perlembagaan. Kerjasama tu nilai-nilai. Selalu kita tanya nilai. Dah habis. Nyatakan betul atau salah? Tempoh jawatan 5 tahun. Betul. Betul. Setiap orang lahir pada atau selepas hari merdeka jadi warga negara. Salah. Betul salah? Betul. Betul. Lahir pada atau selepas, okey. Berapa cara kewarganegaraan dapat? 3. Bagi cikgu? Lahir di sini. Okey, secara kuasa undang-undang.
naturalisasi. Natural. Naturalisasi. Secara naturalisasi itu yang nak tukar kewarganegaraan, dan satu lagi permohonan. Banyak ibu bapa awak yang memohon permohonan. Itu dah ceritalah dalam PTM 48 hari tu. Semua kaum setaraf ke dari segi hak? Tak. Tak. Kaum Melayu ada hak istimewa dia. Agama Islam agama rasmi. Betul dah tu. Dah habis. Okey. Bahasa Melayu diiktiraf bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan pelajaran PTM pertama. Bagaimana peranan anda untuk memartabatkan bahasa kebangsaan ni? Ini juga boleh dijadikan esei. Macam esei BM je. Sama esei sejarah, tapi sejarah adalah fakta dia. Okey. 3 perenggan kalau dia letak di soalan ketiga esei. A, B, C dekat C. Maknanya 3 perenggan lah cikgu nak. Okey. Nabil. Apa tu? Nabil. Kenapa? Okeylah, cikgu dah nak habiskan ni. Awak masuk pun lambat 10.30. Okey. Pada pendapat anda, kenapa rombongan menggunakan kapal laut terlebih dahulu sebelum teruskan perjalanan dengan menaiki kapal terbang? Sebab nak berbincang. Nak bincang apa? Nak ambil masa untuk berfikir nak bincang apa dekat sana. Okey. Nak menyusun strategi, nak bincang apa perkara yang akan dibincangkan bersama pihak British nanti. Itu pada pendapat anda. Jadi takkan nak tulis tu je sikit. Apa agaknya dia dibincangkan? Pada pendapat awak lah, dia bincang apa 2 minggu tu? Takkan dia bincang perkara-perkara. Perkara apa yang dibincangkan tu? Apa yang nak diusul? Yelah, apa dia perkara tu? Dah habis dah topik kita. Bincang perkara. Perkara apa dia bincang tu? Tarikh kemerdekaan. Tarikh kemerdekaan lagi. Ini soalan ni 8 markah ni. Anak dara tak bunyi langsung ni? Dia mau kain. Cepatlah. Lepas ni kau ada kelas lain kan? Cepat je aku nak habiskan ni. Okey, yang tadilah. Yang dia nak bincang-bincang raja dia. Yang ikutkan raja. Okey. Dia cerita secara ringkas sebelum pergi terus ke London sampai kat sini 2 minggu tu pasal apa? Nak bincang perkara dan nak susun strategi apa yang dia nak nanti kalau bincang dengan British. Okey? Apa benda yang dia nak? Tu hal raja dia. Apa kedudukan raja? Apa bagaimana cara kewarganegaraan ke? Bagaimana hak istimewa orang Melayu ke? Itulah yang dibincangkan. Okey? Jadi bila memorandum suruh buat, itulah yang dikeluarkan. Ni pada pendapat anda ni. Bebas awak tulis. Tapi dia kan berkait rapat dengan tajuk ni. Faham? Inilah soalan esei. Awak tak pernah jawab soalan esei. Awak naik tingkatan 4 belum sempat lagi cikgu terai jawab soalan esei. Ini ialah esei kebat. 8 markah. Ini soalan objektif. Apakah yang dituntut oleh perwakilan dari tanah Melayu? 4 betul? Betul. Betul. Yang ada 4 je lah tengok. 1 dan 4. Dia kena pilih satu daripadanya yang awak memang tahu sangat. Yang 4. Yang 4 satu dengan B dengan D. Nak satu ke nak 3? 3. Nak 3. Bayar ganti rugi kepada pegawai yang diberhentikan. Hapuskan jawatan setiap ketua keuangan ni betul tapi dia tak tulis tambahan. Gantikan dengan Menteri Keuangan. Okeylah. Lepas soalan objektif tak payahlah kita tengok ya. So, ada soalan lagi ke tak? Cikgu harap awak boleh dapat antara draft Suruhanjaya Read
intipati PTM 57. Itu dia tajuk kita hari ni sebenarnya yang tu je. Okey. Draft Suruhanjaya Read dan intipati PTM 57. Dua perkara yang hampir sama. Okey. Kalau tak ada soalan, so cikgu tutupkan kita punya ni. Okey. Boleh? Ada soalan ke tak ni? Slide cikgu dah habis. Iyalah, soalan awak. Ini soalan untuk ayah lah. Tak ada, Soalan tak ada. daripada awak. Tak ada cikgu. Ada dah. Okey. So insyaAllah minggu depan, satu tajuk terakhir lepas tu dah habis, kita akan bincangkan pasal cara menulis esei. Cikgu takut awak tak naik-naik bersemuka, tak bersemuka dah. Kita terus nak buat exam. Okey, awak jawablah secara online macam ni ya. Contohnya cikgu paparkan soalan esei, awak pun tulis kat kertas. Okey, kalau tak ada apa-apa, so cikgu tutupkan kelas. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kehadiran Cikgu. kita kehadiran sama. Cikgu.